Saya bercakap dengan murid saya kata, aku ni kalau Allah nak main cabut lah ni, aku pun redha lah. Allah nak main ambil aku lah, aku redha lah. Pak tanya pasal apa? Hampa ketegak. Tapi bila kenal dengan Nabi 23 tahun Nabi duk sabar ya. Malu kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada perasaan malu tu, kita mintalah Allah ambil nyawa kita lah. Ya Allah ambillah. Sampailah aku tak berhenti mengumpat lagi. Orang duk cerita lagi pasal orang kat aku. Aku tak mau. Bila orang cerita aku jadi semangat balik. Sampai gelar duk bergaduh dengan orang lagi. Gaduh apa lah. Nak gaduh apa lah. Sampai gelar tak berhenti lagi. Tak boleh tinggal lagi benda jahat. Semayang. Pakai serban cantik lah. Tak cukup serban ridak pi. Tapi kita tak boleh tinggal jahat. Kita tak boleh tinggal jahat. Kalau kita tak boleh tinggal jahat, tuan-tuan, jahat dengan Allah, kalau kita buat, kita minta ampun, la ubali kata Allah. Tapi masalahlah kita bukan buat jahat dengan Allah, kita buat jahat dengan orang. Buat jahat dengan orang, selagi orang tu tak mengampunkan kita, selagi tu Allah tangguh dosa tu. Allah tangguh, Allah tak mampun. Kawan tu tak mampun kat hang. Aku tak boleh, aku tak mau, aku tak boleh bagi ampun. Dia tak halal. Masalah kita dengan Allah okey. Kita dengan Allah okey, kita dengan orang. Dosa dengan orang. Yang itulah kadang-kadang saya tu sampai peringkat tuan-tuan, sampai Facebook ni saya, kalau boleh saya nak tutup lah. Kadang manfaat macam sikit ya. Kita kata kita tak riak. Tapi kita beli barang semua tunjuk dengan orang. Beli rumah tunjuk dengan orang, beli kereta baru tunjuk dengan orang, beli jam baru tunjuk dengan orang, beli motor baru tunjuk dengan orang. Apa dia ni? Yang nak buat ni orang mengaji, orang main masjid. Apa dia ni? Makan nasi tunjuk dengan orang, makan laksa tunjuk dengan orang, jalan tunjuk dengan orang. Apa dia ni? Ni apa ni? Kita buat apa ni? Kita buat apa? Allah bodoh kah? Tuan-tuan, Allah bodoh kah? Kita ada akal kan Allah Ta'ala ni. Allah bodoh kah? Ingat. Dekat ni ya tuan-tuan. Jangan tentang. Malam ni saya boleh pesan kat tuan-tuan. Saya pesan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wal hadi ila siratin mustaqim.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur dengan Allah Ta'ala dengan hidayah, taufik, i'anah, ta'yid. Allah masih berikan kita kesempatan, Allah masih sayangkan kita, Allah masih lagi menghendaki kita dengan kasih sayang untuk kita berbuat kebaikan. Allah masih berikan kita masa untuk berbuat baik. Allah masih lagi menghendaki kita untuk duduk bersama-sama orang baik. Allah masih lagi menghendaki kita untuk berbuat amal-amal yang baik. Mudah-mudahan kita berharap dengan rahmat Allah, Allah mengekalkan kebaikan, amal baik, kerja orang baik, duduk di suasana yang baik, sehingga kita menghembuskan nafas kita yang tak akhir, sehingga kita menghadap ke hadrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada semua orang yang Allah kurniakan perkara ini. Ada orang yang dulunya dia tak pernah jumpa pun kebaikan. Dia tak pernah berada pun di tempat yang baik. Dia tak pernah pun berada di suasana yang baik. Kesempatan buat baik. Lalu Allah berikan kepadanya kebaikan. Dia sayangkan kebaikan. Dia mula sayangkan Allah. Dia mula mencintai Sayyidina Rasul. Sehingga seolah-olah dia tak mau melepaskan semua perkara itu. Tetapi ada golongan yang dulunya dia berbuat perkara kebaikan, seolah-olah dia tidak mau melepaskan kebaikan tersebut. Dia menunjukkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hari semakin hari dia mula jauh dengan Allah. Dia mula jauh dengan kebaikan. Dicabut kebaikan padanya satu persatu. Tetapi malangnya, dia tidak merasakan bahawa kebaikan itu telah mula dicabut oleh Allah. Malangnya, dia tak rasa bahawa kebaikan itu mula diangkat sedikit demi sedikit. Qalilan. Kalau dia perhatikan sungguh-sungguh, banyak perkara yang Allah mula cabutkan. Apa dia? Kalau dulu dia boleh amalkan sunnah Rasul, Allah mula cabutkan pada diri dia satu persatu. Kalau dulu dia kerap berada dalam majlis ilmu, sekarang dia semakin kurang, semakin tidak ada. Kalau dulu dia rajin pergi masjid, Allah kurangkan satu. Tanpa ia sedari, tanpa ia ketahui, tetapi dirinya masih merasakan bahawa dia masih dengan Allah. Dia masih Allah sayang. Dia masih Allah sukakan dia. Tetapi sebaliknya, kerana inilah hijab yang menjadikan dia semakin lalai dengan Allah Rabbul Jalal. Sekalian jamaah yang saya kasihi, kita sambung kitab hikam kita, muka surat 7, matan hak di bawah sekali. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, li'alla yakun zalika qad khafi
basiratuka wa akhmadun nur sariratuka, supaya tiada ada demikian syak itu mengkurangkan pada mata hatimu, dan yang tu dia punya kalimat dia jatuh tu. Bagi cahaya rahsiamu, dan sesungguhnya telah terdahulu sebutnya bahawasanya mata hati itu iaitu nur yang ditaruhkan Allah di dalam hati dengan wasitah kuat iman. Bermula nur ini, ya, beroleh petunjuk akal dengan dia kepada jalan hak. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita cahaya, maka cahaya ini menjadikan seseorang itu melihat akan aib-aib dia. Cahaya ini juga akan melihat dan menambahkan akan syak di dalam mata hati dia. Tetapi jika mana mata hatinya mempunyai syak dengan Allah, ketika itu mata hati dia semakin kurang, mata hati dia makin rabun, makin rabun, makin rabun, makin rabun. Pada ketika makin rabun, saat itulah padamnya sikit demi sikit cahaya rahsianya. Dia tak boleh nampak apakah rahsia sesuatu perkara yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu dia tak boleh nampak apakah hikmahnya. Orang Melayu suka panggil hikmah. Tiap-tiap perkara yang berlaku ada hikmah. Kalau ikut kitab, tiap-tiap perkara yang dibentangkan oleh Allah ada rahsia dia, ada ilmu dia. Maka rahsia ni mudah nak faham cara mengaji, ada ilmu dia. Ada ilmu yang Allah berikan kepada kita supaya kita berfikir. Maka orang beriman akal dia sentiasa fikir, apa Allah nak didik aku? Sebab Allah ni sayang kita. Allah ni sayang kita. Di dalam satu hadis Nabi SAW, jika Allah ni hendak kita jadi orang baik-baik, tanda Allah sayang kita. Maka Allah segerakan ajil. Allah segerakan akan uqubat. Uqubat ini balasan di dalam dunia, supaya dia tidak terkena balasan di akhirat. Kita kata, kalau dalam dunia lagi dah kena balak, tanda kasih apa? Orang tak nampak. Perkara yang benda di dalam dunia ni semua sat. Sekejap ya. Sakit dalam dunia sekejap. Susah dalam dunia sekejap. Sunyi dalam dunia sat ya. Tetapi di akhirat itu abadan abada. Sakit di akhirat abadan abada. Susah di akhirat abadan abada. Seksa di akhirat abadan abada. Baik itu bila Nabi baca ayat summa la yamutu fiha wa la yahya, Nabi teriak. Nabi menangis. Sebab apa? Sebab di sana hidup pun tak, mati pun tak. Sakit terus menerus. Sebab itu orang yang mata hati dia terang, mata hati dia nampak, tidak terhijab oleh segala aghyar, iaitu selain daripada Allah. Tak ada dalam hati dia selain Allah. Jadi dia rasa takut, tuan-tuan. Maka mata dia jaga. Sebab apa dia jaga mata dia? Allah perintahkan kepada kita tunduk pandangan kita. Sebab dia takut
besok mata ini tidak ada peluang Allah bagi tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jaga mata dia dalam dunia sebab dia takut besok dia tak boleh pandang wajah Allah. Kita lama dah daripada alam roh, tuan-tuan. Kita ini ditanya oleh Allah, mana ketika itu kita menghadap Allah. Alastu bi rabbikum. Lalu Allah bagi kat kita hidup dalam dunia macam saya 50 tahun dah tahun ni. Genap 50 tahun. 50 tahun dah saya tak jumpa Allah. 50 tahun dah saya tak menghadap Allah secara roh dan rahsianya. 50 tahun dah. Maka 50 tahun ini tuan-tuan bukan masa yang pendek. Masa yang panjang. Orang yang beriman, dia akan sentiasa rindu bila dia tinggalkan Allah. Orang yang mata hati dia terang, dia akan terasa rindu bila dia lama tak jumpa. Mujuk. Mujuk apa tuan-tuan? Mujuk Allah bagi kita semayang. Mujuk Allah bagi kita semayang. Allah bagi kita semayang, mula-mula lagi kita dah habaq dengan Allah. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda. Aku hadapkan wajahku dengan wajahmu ya Allah. Tawajjahtu min haitsu syi'ta. Allah bagi kita 5 kali kita menghadap hadrah Allah. Sebab itu bila Jibril tanya tentang 4 perkara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang ketiga Nabi jawab bab ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Kau buat ibadat, kau menjadi khadam pada Allah, kau buat baik, ka'annaka tarahu, seolah-olah kau sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau sedang merasakan akan adanya Allah di hadapanmu. Kalau kamu tak sampai tahap macam tu, fa innahu yaraka, dia sentiasa melihat akan dikau. Dia sentiasa memerhatikan akan segala perbuatan kita. Setiap perbuatan kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia. Orang yang mata hati dia terang, tuan-tuan. Dia takut ya. Telinganya sentiasa dia jaga. Ya. Ini yang didoakan. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ajar kepada kita, bila ambil yak semayang, basuh je telinga, bacalah doa. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan aku orang yang sentiasa mendengar dan mengikut kebaikan. Dengar benda baik, ikut benda baik. Ya, kita dapat dengar benda baik, kita dapat ikut benda baik. Ya, bukan kita ada telinga, kita dengar benda jahat. Kita dengar cerita dalam hidup kita. Kita banyak dengar cerita selain daripada Allah dan Rasul. Jumpa kawan-kawan tak cerita pasal Allah dan Rasul. Kawan-kawan cerita pasal dunia ni. Saya selalu bawa benda sama. Kita ni dibodohkan oleh dunia ni daripada muda sampai tua. Selalu saya bawa contoh ni. Hidup dalam dunia ni tuan-tuan, perumpamaannya seperti kita duduk di rumah sewa.
Kita pun perbesarkan rumah sewa. Kita cat bagi cantik, bagi elok. Kita pun buah pagar, tambah dapur sampai 60-70 ribu. Jiran kita sekeliling, mereka akan kata kat kita, awak bodoh sangat dia tu. Yang dia duk perbesar bagi cantik, bukan rumah dia. Rumah tu rumah sewa. Dia tu tak ada akal apa. Orang akan kata lagu tu kat kita. Tapi kita buat tak reti lah. Kita duk perkemas rumah sewa, bubuhlah apa-apa dalam luar apa semua. Maka kita tak sedar yang tu bukan rumah kita. Begitulah dunia ni. Rumah sewa itu satu hari tuan rumah tu akan hambat keluar kita. Kalau dia rasa waktu dia sampai dah. Begitulah kehidupan ini. Satu hari Allah akan hambat kita daripada dunia ni. Ini bukan tempat kita. Ini bukan rumah kita. Ini bukan milik kita. Rumah sewa. Satu hari aku akan hambat hang. Aku akan hambat hang untuk hang pi rumah hang semula. Di mana rumah kita? Akhirat. Sebabnya kita mai dari akhirat. Allah akan mai hambat kita. Balik. Balik kata Allah. Tapi kita ni orang yang tidak ada akal. Saya selalu baca hadis ni. Boleh kata hadis Quran saya baca ada ulang-ulang tu lah. Orang dah tanya, Ustaz hadis Ustaz baca ulang tu. Saya tahu yang tu ya. Saya bukan orang pandai. Saya orang bodoh. Apa hadis dia saya baca? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang berakai, Nabi kata, man dana nafsahu. Dia lawan nafsu dia. Selalu orang duk terangkan lawan nafsu ni apa? Jangan buat jahat, nafsu nak buat jahat, lawan. Nafsu tak mau buat baik, lawan. Bukan. Lawan nafsu ni apa? Nafsu tak mau balik. Nafsu dah suka dah duduk tempat ni. Nafsu tu siapa? Nafsu tu kita. Diri kita. Kita dah tak mau balik. Kita dah sayang tempat ni. Kita dah seronok dah dengan tempat ni. Kita dah cinta dah dengan tempat ni. Kita tak mau balik. Kita dah tak mau balik. Nabi kata lawan. Hang kena lawan. Hang kena balik. 2-3 tahun ni kita dengar orang hilang dalam hutan. Pasal apa tak jumpa? Budak tu tak mau balik. Dia kata dia suka dengan alam bunyang. Kalau nak balik kena bagi ganti, dia kata. Kita tak mau balik sebab kita dah seronok dah. Allah ada kata tak bab ni? Ada. Kan tak ada. Ayat mana? Dia tengok ayat surah Al-Munafikun ke kalau tak silap. Kalau saya salah tolonglah betul. Saya tak pandai. Saya mengajar sebulan tak sampai 30 kali. Tuan-tuan mengaji sebulan 40 kali. Mana orang mengaji pandai lagi pada orang mengajar. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang hang nak lari itu. Maknanya kita tak mau balik. Allah sebut dah. Innal mauta alladhi tafirruna minhu. Mati yang hang nak lari, hang tak mau balik. Kata Allah, mulaqikum. Hang paksa kena balik. Aku paksa hang supaya hang balik juga. Sebab ni bukan tempat hang.
Hang tak mau balik, satu hari akan hancurkan tempat ni, kata Allah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kiamat. Tak mau balik, jam tu aku hancurkan. Nampak tak mau balik, aku hancur. Nampak ke tegak? Dan orang bijak Nabi kata, wa amila lima ba'dal mauti. Dia bawa bekai nak balik. Bukan bekai datang ni. Sini tak payah bekai dah. Semalam saya ceramah di Kedah, saya tanya dengan orang Kedah, pasal apa orang tak bawa balik gigi palsu? Saja tanya. Orang kalau mati, dia pakai gigi palsu. Gigi palsu tinggal pasal apa? Cabut buang kan? Cabut buang kan? Ada orang bawa main sekali? Tak ada kan? Cabut buang. Pasal apa orang cabut buang? Orang kata palsu ni. Betul tak? Hak ni hak palsu dia kata. Yang boleh bawa balik hak betul. Kita tak nampak lah. Tubuh hak palsu tak boleh bawa balik. Hak palsu tak terima. Yang betul saja terima. Ni gigi palsu tak boleh kena tinggal. Pada Aid bagi sebatang seorang. Hak palsu kena tinggal. Makna dunia ni palsu ke? Hakikat kehidupan ke? Kehidupan yang palsu. Kehidupan yang palsu. Kalau gigi palsu, rumah palsu dah. Duit palsu dah. Bini palsu dah. Kawan-kawan ni palsu dah. Ni semua palsu. Kawan yang betul mana? Kawan yang betul. Kawan yang betul mana? Sajalah nak bagi tanya. Kawan yang boleh sama-sama kita esok duduk dalam syurga Allah. Yang ni baru betul. Bulan ni bulan hijrah, kita duduk cerita pasal hijrah. Syekh Ali dia tahu tak dia ganti Nabi sebab dia nak kena bunuh? Tahu. Pasal apa dia sanggup? Sebab dia kata, aku nak jadi kawan Nabi. Dekat sana nun. Kat sini tak apa, hari ni aku kena bunuh. Tapi esok aku jadi kawan Nabi. Dia tak herannya. Kita sanggup lagi berkawan dengan kawan yang palsu. Hari ini dia kata, saya sayang kerana Allah. Muhung mulut kerana Allah. Tidak. Cuba kita maki kat dia. Hang boleh tak ucap benda yang sama itu pada aku selepas daripada aku maki hang? Tak boleh. Kata kawan, kata sayang. Sayang apa? Sayang apa? Tuan-tuan, kita sayang kat cucu kita. Cucu kita baling kita benda keras kena kepala Tok Wan. Aduh, Tok Wan kata aduh, kata Tok Wan balas balik. Tok Wan tak balas balik. Dia baling dengan kita benda keras kan. Tok Wan kata aduh ya. Tok Wan tak lempak balik, lempak baling kat dia benda keras tu. Pasal apa kita tak balas? Cucu kita. Merah. Yang tu sayang. Kalau hang betul sayang aku maki hang pun hang tetap sayang aku. Tapi hang bohong. Hang bohong. Hang tipu. Hang sayang aku ketika aku senang, tetapi hang tak boleh sayang aku ketika aku susah.
Hang sayang aku ketika aku lagu ni. Tapi bila aku mula jadi lain, hang mula tak sayang aku, hang mula benci aku. Mohong ah. Sebab apa mohong? Sebab palsu. Sebab itu Nabi kata, umur kita makin naik, kita makin tambah baik. Makin naik, ni makin naik ni. Muharram dah. Tukar tahun dah dalam Islam. Kita koi baik. Tambah baik ni macam mana? Kalau dulu kita jenis orang pongoi ni, kita koi sabar. Kalau dulu kita kedekut piang, kan? Kita koi pemurah. Kalau dulu kita ni tadi tak rajin duk sembang saja, masjid sembang, ada kopi sembang, sebelum jemaat sembang, kita kau sengap. Ini orang yang barakah, Nabi kata. Orang yang barakah hidup dia, Nabi kata, kau bertambah umur dia, kau baik. Nah, ini dia. Bermula nur ini beroleh petunjuk akal dengan dia kepada jalan hak. Ya. Bila dia dapat cahaya, akal dia nampak benda betul. Yang ni betul, yang ni tak betul. Saya masa final bola main final siapa lawan siapa terlupa lah. Teringat bola hak main final siapa lawan siapa Allah tak ingat lah, dan tak pergi lah London ni. Hak sebelum tu orang buat demonstrasi benci caci Nabi kan. Hari ni orang duk report polis caci Nabi, besok bola. Tahun ni lah. Hari hak yang semua belarak tu, Nabi sayang sungguh. Agak-agak masa kita duduk di stadium tu, apa perasaan Nabi? Sehari pertama tu, Nabi tengok, Nabi suka. Orang ni bela aku, orang ni pertahankan aku. Esoknya kita duduk ramai-ramai pergi stadium, tengok orang pakai seluar pendek. Kalau Nabi ada lah, apa perasaan Nabi? Tiba-tiba Nabi ada. Kemarin hang tunjukkan kasih hang pada aku. Rupa dia hari ni hang tak ada pun sayang aku, hang bohong aku. Tuan-tuan, kita boleh cakap apa pun, balas lah, kalih lah kok mana. Tapi besok di akhirat, mulut kita tak boleh cakap, tapi diri kita sendiri yang di dalam itu bercakap. Itu yang saya katakan pada awalnya. Orang yang semakin takut dengan Allah, dia akan jaga mata dia, sebab dia takut besok dia tak boleh pandang wajah Allah. Orang yang beriman dan takutkan Allah, dia jaga tangan dia. Dia takkan pegang, dia takkan buat benda yang Allah tak bagi, sebab dia takut besok dia tak boleh terima cawan daripada Nabi untuk dapat minum telaga Kausar. Orang beriman, dia jaga kaki dia, dia tak pi pada tempat yang Allah tak bagi, sebab kaki ni akan menjijakkan kaki dia ke jannah Allah. Dia jaga telinga dia, dia jaga kaki dia, dia jaga seluruh tubuh dia, semua untuk Allah. Dia tak bohong Allah lah.
Tu kalau dia benar-benar khasyah, benar-benar takut dengan Allah. Tuan-tuan, kita tak lama percayalah. Satu hari kita jumpa Allah. Masa kita jumpa Allah itu, barulah kita tahu keadaan yang sebenarnya. Dan apabila menghendaki Allah Ta'ala akan mengurniakan seorang hamba daripada segala hambanya akan sesuatu daripada asrar rububiyah. Kalau Allah nak bagi, Allah akan bagi. Allah bagi itu sehingga sampai kepada segala rahsia rububiyah. Bukan setakat semayang dia bagi. Dia bagi rahsia semayang tu. Bukan setakat semayang. Kita adalah semayang. Baik. Dalam surah Al-Mu'minun Allah sebut apa? Qad aflahal mu'minun allazi. Orang apa? Fi salatihim. Baik. Azan. Hayya 'alas salam. Itu orang pun sambung. Hayya 'alal falah. Lepas semayang, berjaya. Tapi selalu orang bagi makna falah ni apa? Kaya. Kereta besar. Dia. Kan? Rumah besar. Bini bukan seorang, bini 4. Yang ni percaya. Hang berjaya. Hang jenis berjaya. Bini pun 4. Aku seorang sampai lah. Takut bini. Dia kata. Hang kira berjaya lah. Aku duk pakai Proton ya. Hang duk pakai BMW lah. Hang duk pakai Velfire. Hang berjaya. Apa berjaya bukan tentu. Allah sebut orang berjaya siapa dia? Falah tu siapa? Awak tak nampak ayat pertama. Falah tu siapa? Orang yang dah solat, kemudian orang ni khusyuk, yang ni falah. Kita semayang dapat, khusyuk tak dapat, tak falah. Bila tak falah, boleh tak kita membesarkan Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tak boleh Allahu Akbar, tak boleh. Sebab kita tak falah. Kita cuma semayang saja. Kita cuma hayya ala salah. Kita tak hayya ala falah. Bila kita tak hayya ala falah, kita tak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tak boleh besarkan Allah. Yang tu dalam semayang, kita macam besarkan Allah. Bila di luar semayang, kita dah besarkan benda lain. Bila kita tak besarkan Allah, kita tak bolehlah mengesahkan Allah ikhlas. La ilaha illallah. Maka kalau tak ikhlas, mati dalam apa? Na'udzubillah. Kita takut tang tu ya, bukan takut tang mana. Tak takut lah. Tinggal rumah takut apa? Satu hari kau akan tinggal kat rumah aku. Kan? Rumah kita tak kunci, nanti orang mai ambil barang-barang rumah aku. Taklah orang ambil, akan datang orang ambil juga. Hang dah mati, orang semua ambil barang hang. Jangan risau. Takut. Benda yang patut kita takut, kita tak takut. Tapi benda yang kita patut takut, kita tak takut. Kalau balik syirik ke mana? Benda yang tak patut takut, kita takut. Takut orang ambil barang kita. Hari ni mah orang tak ambil. Tapi besok orang ambil barang kita. Orang ambil barang kita masa kita ada ke masa kita tak ada?
Orang yang curi rumah kita, masa kita ada rumah ke? Masa kita tak ada rumah? Masa tak ada rumah lah. Besok orang mai ambil barang kita, masa kita ada ke? Masa kita tak ada? Tak ada. Siapa yang ambil? Tu pencuri tu yang kita duk besarkan tu. Daripada tapak kaki sak 2 jari. Yang ni dia pacuk curi kereta kita. Tak curi lah Ustaz, Pak Raid. Tak ada agak hasad dengki bergaduh. Awak kat Long boleh dapat barang kemah mak ah. Awak tanah belah sana yang abang boleh dapat, patut aku dapat. Tak sama kan macam cerita 3 Abdul. Orang ambil tu masa kita tak ada. Benda kita sayang, kita duk jaga. Jaga tuan-tuan, jaga. Maka dilempahkan atasnya daripada rahmannya. Orang yang boleh nampak asrarul rububiyah. Semuanya daripada rahman Allah. Kalau Allah tak sayang kita, Allah tak bagi ya. Allah biar kita. Biar hang buta dengan aku, kata Allah. Dulu hang bukan tak kenal aku. Dulu hang kenal aku. Dulu hang kenal aku. Dulu hang rapat dengan aku. Hang dulu sahabat aku. Dulu hang kenal aku. Mana tu kita kenal Tuhan? Kan kita dah cakap dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Masa Tuhan tanya kita dulu, masa kita tak kenal wai suku lagi. Kita tak kenal lagi. Kita tak kenal pasembok padang kota, kita tak kenal laksa, kita tak kenal, semua tak kenal, kita tak tahu apa. Kita tak kenal pak kita, mak kita, tak boleh. Masa tu kita yatim piatu. Masa alam roh tu kita ada mak pak. Tak ada, yatim piatu. Yatim piatu, mak tak ada, pak tak ada, abang tak ada, kakak tak ada, yatim piatu. Masa tu Allah tanya kita. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya Allah, hanglah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami. Allah pun bagilah kita kawan-kawan palsu. Kita lupa kawan kita yang asal. Nampak tak? Baru betul saya nak alih abang. Sampai satu masa tu ayat ni saya habaq dah bulan lepas. Takut orang sini lupa. Takut lupa. Sebab Khalid duk sambut merdeka. Kita sambut merdeka tapi kita tak merdeka lagi. Mana ada merdeka lagi? Kita tak merdeka lagi. Syekh Ali kata, besok sampai satu masa, zaman tu dia kata zaman fitnah. Orang kaji fiqah ni bukan kerana agama. Kerana semua kerana dunia. Semua nak tunjuk siapa pandai. Orang mengaji semua nak tunjuk siapa paling hebat. Tak ada tanda tu. Tak ada tanda tu. Ada. Imam Syafi'i gelaran dia apa? Nabi Muhammad ada bubuh tak? Muhammad Al-Amin. Ada? Ada? Yang panggil dia mana dia bubuh nama dia? Kita? Khairi At-Timahi nama. Sebab dia duduk Bukit Timah, Masjid Timah. Khairi At-Timahi. Nak bagi panjang sikit,
timahi wal fauhi. Duk di tak ni Pahu Jaya. Bagi orang kena kan? Sebenarnya Imam Ghazali kata apa? Orang yang mengaji ni dia makin rendah diri. Makin tunduk. Sampai orang tak tahu dia alim. Perasan tak? Selalu peribahasa Arab ni, peribahasa Arab kah? Orang yang duduk dengan orang yang jual dengan minyak, duduk dengan orang yang jual minyak wangi, dia tetap berbau ilmu ni dia tak boleh sorok tuan-tuan. Orang yang alim pada sisi Allah dia tak boleh sorok sebab dia munawwir. Cahaya dia terang. Alim itu pada manusia diukur pada pandainya bercakap. Adanya sertifikat. Pandainya mengeluarkan hadis ini, itu ini. Orang kata alim kawan ni. Tetapi alim pada sisi Allah diukur dia. Pada mana? Pada mana? Sajalah nak bagi nampak. Takut mengaji lama tak nampak. Pada mana? Pada takut dia. Ni, pada terang mata hati dia. Lama mana kita mengaji, lagi kita mengaji, lagi terang mata hati kita. Lagi terang mata hati kita. Lagi terang mata hati kita. Kalau kau lama mengaji ni, kau gelap. Kita kena periksa diri kita. Aku salah apa? Salah aku tang mana? Hijrah kan orang baca hadis tu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر إليه. Siapa yang hijrah kerana Allah, dia akan Allah dan Rasul, dia dapat Allah dan Rasul. Siapa yang hijrah kerana dunia atau kerana orang perempuan yang dia nak nikah, dia dapat yang tu, tapi dia tak dapat Allah, dia tak dapat Rasul, dia tak dapat. Kalau hang buat kerana aku, kerana kekasih aku, hang dapat aku. Hang dapat kekasih aku. Tapi kalau hang buat selain daripada aku dan kekasih aku, hang takkan dapat. Jadi kita mengaji pasal apa? Kita tanya. Hati kita Allah buka tak? Dengan rahmaniah dia. Lagi kita mengaji, lagi banyak tak kita dapat rahmaniah daripada Allah? Kena duduk tuan-tuan. Tuan-tuan balik. Kita tak ada masalah ni. Kita tak ada masalah. Tak ada masalah. Dunia ni Allah atok dah. Jalan cerita dunia ni Allah atok dah. Jadi macam ni. Kalau cerita buat Malaysia ni, buat politik Malaysia ni, minggu lepas baru saya bincang dengan seorang sahabat. Allah atok dah. Jalan cerita ni ada dah. Kalau tak jadi macam ni, kita tak tahu siapa pula ni. Kalau tak jadi macam ni, Allah tak bagi kita kesedaran. Sebab jadi macam ni, baru kita tahu kawan ni rupanya suku sangat komunis. Dulu ada orang kaji tak benda tu? Dulu ada orang duk congkel tak benda tu? Tu saya sembang dengan kawan-kawan. Dulu komunis duduk lautan. Pasal apa komunis boleh surrender? Bodoh ke tuan-tuan? Bodoh ke? Puluh tahun duk berjuang, tiba-tiba angkat tangan. Bodoh ke? Bodoh ke pandai? Bodoh. Tapi kita yang bodoh.
Tak kata mereka serenda orang. Mereka tak serenda. Mereka serenda pun mereka dapat tanah dan sebagainya. Apa mereka dah ada dengan kita? Lah baru kita perasan. Yang jadi ketua aku ni pak. Lah baru perasan. Lah baru nampak. Allah hantar lah. Semua cerita ni Allah hantar lah. Last sekali. Dulu saya cakap dengan tuan-tuan pada dia. Pasal apa Allah matikan orang semua baik-baiklah. Mati malam Jumaat, mati tengah khutbah, mati tengah semayang, mati tengah ambil semayang, mati hari Jumaat cukup banyak. Perasan tak? Pasal apa? Pasal apa? Rupa Nabi sebut dah dalam hadis. Nabi kata, besok bila Allah nak mai kiamatkan dunia ni, Allah matikan orang yang soleh-soleh. Tak perasan kita pun mati yang dicemburui. Jadi masalahnya orang mukmin dia takut. Ya Allah, besok aku ni yang hendak tinggalkan ni, adakah saki baki bahagian orang soleh yang nak panggil ni ya Allah? Ataupun aku ni duk saki baki hak orang jahat yang kau tinggalkan ya Allah. Bila jadi benda tu, yang tengok ni mata hati bukan tengok ni. Ni tak tengok tak apa. Ni yang tengok. Hang panggil dah orang baik-baik ya Allah. Aku hang tak panggil lagi. Apakah aku ni yang tinggal ni? Ya Allah, orang yang kau pandang tak baik pada sisi kau. Saya cerita ni kata saya. Iblis dia ibadat bagi hak, bagi ilmu bagi hak, bagi. Dia jahat bila mana? Bila mana dia jahat? Sajalah kita ulang balik. Iblis ni jahat masa mana? Iblis. Masa mai Adam. Betul tak? Sebelum mai Adam dia jahat tak? Dia tak jahat. Kita semua lagu tu. Masa semayang kita jahat. Masa puasa kita jahat. Masa keluar zakat jahat tak? Kita jahat masa mana? Bila mai Adam. Masa semayang kita tak jahat. Masa mai Adam kita jahat. Tentang iblis ni dia jahat masa mai Adam. Kita baik kita buat, jahat kita tak tinggal. Baik kita buat, jahat tak tinggal. Jadi apa faedah baik? Kita baik buat, sembahyang malam, sembahyang duha tak tinggal baik. Allah, orang buat dua dia buat 8. Sembahyang tahajud siap dengan witir tu. Orang buat 3 dia balas 11. Mai baru ni raya korban. Ya, dah ambil daging lebih. Boleh kupon 1 ya. Daging boleh 3 beg. Tanya dia, lagu mana boleh 3, kupon 1 ya. Dah aku pergi jalan belakang lah tak. Balik buat rendang. Agak-agak rendang tu haram ke hari? Saja nak tanya. Rendang kita makan tu, kupon 1,
boleh 3 plastik, agak ada 2 plastik lagi tu, kita buat rendang. Yang tu haram ke harus? Saja tanya. Orang bagi kat kita duit judi, kita tak mau. Ni duit apa? Aku menang judi, sat-sat. Haram lah. Orang bagi kat kita duit bawa lepas jual bewak. Tak mau. Daging korban